Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ha? Macam ni, kena tutup, kena off telefon, lepas tu buka balik. Memang gitu. Ya, betul. Kadang-kadang memang gitu. Abang ulang-ulang pun memang tak jadi. Okey ya? Cuba deh, kalau tak tukar telefon abang ke telefon siapa-siapa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Apa khabar semua? Bunyi dering tak? Ada bunyi cengik sikit. InsyaAllah nanti pihak audio ya, sebab masa saya baca doa tadi macam bunyi takut perih telinga lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Masjid At-Taqwa Batu Enam. Ini kampung saya, masjid saya dibesarkan. Setiap hari mendengar daripada masjid ini laungan azan. Kemudian setiap hari daripada kecil menyaksikan ayah akan pergi menjaga sebaiknya 5 waktu sehari. Masya Allah. Kemudian daripada masjid ini kita tahu ini masjid, orang panggil masjid legend lah. Kan? Masjid legend tu maksudnya kerana masjid ramai yang alim ulama mari sini. Tok guru, Tok Jadi ke, Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Fadil Noh, ramailah para alim ulama. Ini masjid yang pernah didatangi dan dicecaki, dia yang pernah menyampaikan ilmunya di sini. Tempat yang barakah dan pengasasnya juga adalah di kalangan para alim ulama. Subhanallah. Antara yang mengasaskan masjid ni juga arwah Tok Ki Ustaz Awajidin. Tadi sekolah tu pun samalah. Jadi mungkin ada orang tak berapa kenal, tak berapa biasa dengan saya kan. Sebab mungkin bukan orang Batu Enam Melaka ni. Ada kot mari dia jauh ni. Masya Allah. Walaupun semalam kes tu kan meningkat sikit di Terengganu. Tak silap saya dah 15 orang. Dan program ni pula mengejut sebenarnya. Mengejut. Tahu bila? Kemarin. Ada yang tahu mari dulu ke mari? Semalam. Ada orang luar ni cakap semalam ni. Saya rasa marilah baru buat hebah apa semua. Tapi itulah di antara kebaikan ataupun manfaat teknologi. Walaupun sutuk je masa, dan memang kami merancang saat akhir balik ni bukannya rancang lama dah, mengejut. Lepas tu teruslah sebab mak cadang daripada hari tu lagi. Mak saya dengar ni dari rumah ni. Mak cadang kata kalau balik sekali lagi buatlah di masjid kita pula. Jadi tadi tu sepupu belaka tu, Linda, Huzaifah tadi tu selalu jadi Bila tu, Zaifah kita panggil. Jadi semua tu ada ipar, ada anak beranak belaka tu. Ni subhanallah, saya kenal ni wajah-wajah kesayangan ni. Minta maaf dah kalau kita ni kadang tak ingat nama apa semua, tapi muka tu kita cak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di rumah Allah, kita mengimarahkan rumah Allah, Allah akan angkat wabak COVID-19 ni, virus ni Allah angkat, dan Allah lupuskan, Allah lenyapkan daripada muka buminya ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang lulus dalam ujian ni. Kena luluh lah, tak ada pilihan. Sebab kalau kita kata tengoklah nak luluh ke tak, kalau dalam periksa kita kabur nak kena luluh, tak ada pilihan. Dah luluh pun tak apa, dah kenalah luluh. Cemerlang tak cemerlang nombor 2, kurang-kurang luluh. Itu dalam ujian dunia. Satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang itu, lalu apa yang Allah akan berikan kepada orang yang dia cinta, Allah akan berikan dia ujian. Sekarang Allah sedang menguji kita dengan ujian wabak COVID-19 ni. Walaupun kita tak sakit, walaupun kita tak kena, tapi kita kena ujian lain. Ada orang dia kena langsung ujian tu, dia sakit, dia kena, dia positif. Ada juga yang positif tapi dah teruk dan sebagainya. Walaupun kita tak kena, tak ada ahli keluarga kita kena, tapi kita sedang juga diuji dengan wabak ini melalui cara yang lain. Sama ada kita ni kuat tak berdoa kepada Allah, kita berubah dah akhlak perangai kita, ataupun mulut kita, tulisan kita di FB dan sebagainya semakin buruk. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, lalu
Apa yang Allah akan lakukan, Allah berikan dia ujian. Apabila dia redha dengan ujian tersebut, maka dia berhak mendapat redha Allah. Dan apabila dia tidak redha ataupun dia marah-marah, dalam hadis tu Nabi sebut, sekiranya dia marah, dia memarahi akan ujian Allah tersebut, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu setiap hari sebenarnya setiap hari adalah hari baru untuk kita menempuh ujian yang baru. Agak-agak semalam luluh dah ujian mari. Ingat-ingat mari ada ujian benda mari. Ke dah ingat dah. Mari dulu minggu lepas, tahun lepas, masa sekolah menengah, banyak ujian. Ada kawan Jack kita lah. Ada kawan Jack dia dah. Ada kawan Peli. Kalau saya ingat masa kecil-kecil dulu kan, orang panggil saya Semak panggil. Sedih nak rasa. Nama saya Asma kan. Sama Asma ke? Jadi budak-budak kan, budak-budak subhanallah, semak. Kita pun wadah paling. Lepas tu ada juga yang panggil kita kayu kamak. Kan kayu kamak tu kan makanan dia tu. Kalau ni roti. Kejap. Ini sebenarnya page ke FB person? Page. Tadi salah. Ya Allah. Subhanallah, Allah Kak. Minta maaf deh. Ada masalah teknikal tapi dah settle. Patutlah, Masya Allah. Okey, kayu kamak tu kalau orang luar dia panggil roti. Cakui. Ya Allah, cakui. Kayu kamak tu kan cicor air tu kan? Sebab dia ada sama ujung. Asma, kayu kamak. Kayu kamak. Budak-budak main gelok-gelok. Tapi bila kita sedih kan, kita pun ngadu ke mak contohnya, ngadu ke ayah. Sebab itu penting sangat seorang ibu ayah ni menanam sifat-sifat sabar pada anak sejak kecil. Jadi kalau mak ayah ni dengar bapa tu, orang panggil kita kayu kamak contoh. Lepas tu mak kita pun kata, sabarlah, jangan balah. Dah apa orang buat kita, kita jangan buat korang. Walaupun nampak simple je nasihat kita tu, tapi sebenarnya kata-kata itu telah melatih diri kita supaya menjadi hamba Allah yang redha dengan ujian. Itu ujian masa kecil, macam-macam lagi lah ujiannya masa kecil. Balah dengan adik-beradik biasalah budak-budak. Balah dengan saing-saing. Ada juga rasa macam cikgu dak wahi, padahal perasaan kita. Masuk sekolah menengah, ujian lain pula daripada Allah. Dan saiz ujian itu mengikut kadar kemampuan, mengikut umur kita, mengikut kadar pengetahuan. Tapi bila kita ada di sekeliling kita orang-orang yang selalu bagi nasihat walaupun simple tapi kita boleh pegang. Jadi kita kan dok ni, kalau cucu kita balik, dia pun ceritalah dia kena jack ke dekat sekolah apa. Kita pun kata, siapa awak kata tu? Tok nak cari ni, cucu siapa, anak siapa ni? Kita melatih apa? Seolah anak kita tu besar, cucu kita tu seolahnya kita yang lindung dia. Lepas tu kita kata, kalau dia kata gitu, balas semula, biar dia rasa lagi. Balas semula. Akhirnya kita bimbang anak yang kecil ini membesar dengan perasaan dendam dan suka membalas keburukan dengan keburukan. Sedangkan hakikat ujian dalam hidup, walaupun ujian itu pada kanak-kanak, pada orang dewasa dan sebagainya, hakikatnya ujian tersebut adalah untuk menguji sama ada kita redha, kita bersedia dengan sabar, kita jadi apa lepas ujian tu. Jadi pemarah ke hasil pada ujian, jadi pendendam ke, ataupun jadi pemaaf, ataupun membalas dengan kebaikan. Subhanallah.